Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar tingkatan 2 yang mengikuti video ini ya. Okay, you have to have this book in front of you. Ya, buku tingkatan 2, buku sekolah. And then also kita tengah cover bab 6 which is acid dan alkali. Okey, pada video lepas saya saya lupa nak ingatkan untuk kita membetulkan niat belajar lillahi ta'ala ya. Okey, dan those who haven't subscribed, please subscribe. Okey, kita di dalam muka surat 130. I repeat, 130 telah saya jelaskan dalam kelas yang sebelum ini. Dalam video lepas ada ya, tentang kekuatan asid dan alkali. Saya ulang saja sedikit. Kita dapati skala asid alkali adalah 0 hingga 14 dan neutral tengah-tengah 7. 14 bagi 2 ialah 7 ya. So kita dapati yang neutral adalah 7 dan semakin dia kecil angkanya, semakin kuat asidnya. Bermaksud kalau 0 dengan 5, 0 lagi kuat asidnya berbanding dengan 5 tadi. Alkali pula semakin besar angkanya, semakin kuat alkalinya. Ya, so antara let's say 8 dengan 12 lagi kuat alkali. Tentang ciri-ciri sifat bagi asid dan alkali, I hope remember already tentang sifat-sifatnya. Saya sengaja ulangkan sikit, iaitu nilai pH-nya. Kalau asid 0 hingga 7, 0 hingga sebelum 7, dan kalau alkali lebih 7 hingga ke 14. Segi rasa, kita dapati rasa asid adalah masam, rasa alkali adalah pahit dan licin ya. Sifat dua-duanya mengakis, both asid dan alkali. Kemudian kertas litmus, kalau asid biru tukar kepada merah dan alkali merah tukar kepada biru. Okey, yang bertambah sikit ya, iaitu tindak balas terhadap logam. Kita akan dapati apabila asid dicampurkan dengan logam, dia akan menghasilkan gas. Gas itu adalah gas hidrogen ya. Okey, so kemudian sifat alkali pun kita dapati patutnya dah cover tadi, dan kita telah buat tentang bahan-bahan berasid beralkali dan juga dia punya ujian, dia punya test for asid alkali, which is dalam muka surat 129. Jadual tu tentang kalau guna phenolphthalein, start dengan asid, neutral alkali, tidak berwarna merah jambu. Penunjuk semesta merah, hijau, biru. Mintal jingga merah, kuning, kertas litmus biru, merah, biru, kertas litmus merah, biru ya. Try to remember ya. Buatlah apa-apa cara nak ingat ya. Okey, kemudian kita lihat we've done page 130. Kita sambung page 131 today tentang Okey, kita terus tinggalkanlah tentang soalan ya, tentang kekuatan asid dengan nilai pH. Okey, another thing to remind you, asid dan alkali hanya menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air ya. Okey, so kita lihat kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian. Dalam page 131 kita dapati both asid dan alkali banyak digunakan dalam kehidupan harian kita. Contohnya kita guna cuka tu berasid. Kita masukkan dalam masakan, dalam jeruk, dalam deterjen deterjen nak cakap tentang alkali. Okey, tadi asid dalam masakan dan sebagainya. Deterjen pula adalah beralkali. Deterjen, bahan pencuci, sabun basuh pinggan, mandi, sabun, shampoo Okey, dalam mandi, sabun, shampoo semua adalah alkali ya, yang licin ya, pahit dan licin. Dalam pencucian pakaian juga gunakan alkali. Selain itu, asid dan alkali juga banyak digunakan dalam pelbagai sektor. Sektor apa? Sektor pertanian, perindustrian dan perubatan. Sebagai contoh, baja yang digunakan dalam sektor pertanian dibuat daripada tindak balas asid dengan alkali. Okey, so dia suruh awak namakanlah bahan alkali tersebut. Okey, tak apalah kalau tak tahu lagi ya. Okey, gambar foto 6.2 larutan amonia. Digunakan untuk masukkan baja. Dia dah jawab sendiri. Dia tanya sikit ke atas, terus jawab dalam gambar ya.
Okey, so kita lihat aktiviti 6.4 untuk mengetahui penggunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian. So dia suruh aktiviti 6.4 ni pertamanya tujuannya adalah mengumpulkan maklumat tentang penggunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian. Dia suruh buat aktiviti ni berkumpulan dan dia suruh kumpulkan maklumat tentang penggunaan asid dan alkali termasuk sektor pertanian dan perindustrian. Okey, kemudian suruh bentangkan dalam kumpulan. Now let's see what are the activities. Kita boleh skip aja. Okey, so page 132. Dia bagi dah lah asid kat sini apa dia? Asid tartarik. Kalau nak buat kek sponge, kadang-kadang kena guna asid tartarik ya. Minuman bergas asid karbonik ya, tu Coca-Cola tu dia apa dia buat? Cola. Kat Malaysia dia Coca-Cola. Kebanyakan minuman bergas adalah berasid dan asid dia sangat tinggi ya. Sangat tinggi. Tapi kenapa orang some student kata manis dia? Sebab dia tambah gula juga banyak. That's why it's not good to drink gaseous drinks ataupun minuman bergas banyak sangat. Sebab dia menyebabkan kegemukan. Masalahnya kalau gemuk saja taklah masalah sangat, tapi dia akan efek kesihatan, menyebabkan diabetes, jantung dan sebagainya. Don't think it's kalangan orang tua sahaja, kanak-kanak pun boleh mengalaminya. Okey, kemudian kita dapati kegunaan dalam battery kereta digunakan asid sulfurik. Tadi tak lupa nak cakap tentang minuman bergas tu asid karbonik daripada carbon. Dan bateri kereta asid sulfurik. Sekarang ni tak pakai lah bateri kereta asid. Sekarang ni kita guna bateri kering ya. Most of the parents kalau nak beli bateri tak pakai dah asid lama ni, bateri kereta yang ni. Kemudian cuka untuk jeruk kan. Tu jeruk apa tu? Macam jeruk timun je. Kadang-kadang makan dengan char kway teow ke jeruk cili hijau kan. Okay, let's see some examples of alkali ataupun alkali dalam kehidupan harian. Kita dapati sabun mandi tu adalah daripada kalium hidroksida. Kan I told you kalau bunyi hidroksida itu adalah alkali ya. Kalau asid bunyi depan ada asid, belakang ada E ya. Okey, baja amonia. Okey, dia buat dari amonia. Dalam air kencing pun ada amonia. That's why kalau kencing tu tak dibasuh, tempat tu akan bau hancing amonia tu. Dia bau dia meruap ya, hancing. Magnesium hidroksida ni ubat pil antacid. Untuk siapa-siapa yang gastrik dia tahulah dia kena makan pil ni. Perut dia sangat berasid ya. So dia mengakis dinding perut ya. So dia kena makan pil antacid which is alkali untuk mengurangkan sakit gastrik dia. Okey, deterjen that means bahan-bahan pencuci ya, macam-macam bahan-bahan pencuci lantai, sink dan sebagainya adalah daripada natrium hidroksida. Okey, ada latihan formative 6.1, ada jus orange, jus peria, asid hidroklorik, asid air mineral. Dia suruh ramalkan susunan bahan berikut menurut urutan menurun nilai pH. That means semakin berasid. So paling tinggi di sini adalah yang pahit lah. Antara jus orange, jus peria mana pahit? Jus peria lah ya. Peria ya. Okey, kalau tak tahu apa peria, next time bila nak makan tanya mak yang mana peria. Rasa dia ada pahit. Okey, jus peria adalah tinggi pH-nya, turun sikit, air mineral 7. Kemudian jus orange lebih kurang 5 atau 6 ke. Okey, kemudian asid hidroklorik biasanya adalah 2 atau 1 ya. Okey, nyatakan sebab label botol asid dan alkali mempunyai simbol seperti dalam rajah di bawah kerana sifatnya yang mengakis ya, mengakis. Warna cecair X berubah daripada warna hijau kepada warna merah apabila dititeskan dengan penunjuk semesta. Okey, so tentukan sama ada cecair X berasid, neutral atau beralkali. Ramalkan warna cecair X jika beberapa titis metal jingga dicampurkan ke dalamnya. You can refer to the chart tadi, yang carta saya kata tadi, page 129. Patutnya boleh dah hafal lah, boleh tulis dah warna apa ya. Okey, nombor 4, susun bahan-bahan berikut dalam urutan menaik berdasarkan kekuatan keasidannya. Kekuatan keasidannya menaik ya. That means paling rendah dia punya berasid adalah susu segar lah, pH 6.
barulah jus nanas 4, barulah cuka pH 2, paling kuat dia punya asid. Next, 6.2, peneutralan. Neutral, dia punya kata akar neutral. Dia neutral, that means dia dah tak asid tak alkali, dia tengah-tengah. Ya, macam tadi 0 hingga 14. Neutral berapa? 7. Dia tengah-tengah ya. So, persoalan di sini, apakah yang akan berlaku jika asid bercampur dengan alkali? Okey, tindak balas antara asid dengan alkali akan menghasilkan dua perkara, garam dan air. Dua apa? Garam dan air. Tindak balas ini disebut sebagai peneutralan. Semasa peneutralan, asid hilang sifat asidnya dan alkali hilang sifat alkalinya. Kaedah yang digunakan untuk menjalankan tindak balas ini disebut sebagai pentitratan, titration. Persamaan perkataan bagi tindak balas peneutralan ialah, what you can write down ialah asid plus alkali plus alkali, kita campurkan, dia akan menjadi bahannya itu garam plus air. Garam dan air. Okey, so asid dan alkali berbeza menghasilkan jenis garam yang berbeza. Contohnya, okey, bila dibagi macam ni dia, sometimes seolah-olah kena hafal ya, tapi I'm giving the tips of how to see dalam dia. Apa bergabung apa menjadi dia punya garam. Kita tahu dah general rule dia this one, garam plus air. Okey, so asid di sini yang merah dia buat asid hydrochloric. Okey, so tambah dengan natrium hydroxide. Okey, yang bukan logam, asid daripada bukan logam ya, adalah kita akan dapati adalah klorin. Hydrochloric, klorin. Ya, asid hidroklorik. Okey, asid hidroklorik ni disebabkan dia ada air, ada hidrogen tu, HCl. Tak payahlah hafal tentang HCl ni. Bila belajar lebih tinggi, form 4, form 5 kena tahu ya. But now, bila klorin ni, sini ya, tambah dengan natrium chloride. Ini adalah logam. Okey, apa logam dia? Natrium ni. Chlorida pula. Natrium hydroxide. Ini adalah alkali hidroksida. Sebab ada air, ada oksigen dan hidrogen. Sini ada hidrogen. Okey, apabila ditambahkan kedua-dua ni, dia menjadi logam ni akan berminat dengan bukan logam ni. Jadi menjadi natrium chlorida. Nampak tu? Ini adalah garam. Tak nampak ya? Okey, itu adalah garam. Okey, jadi bila ini tadi ambil, nampak ni, NaCl, masih ada apa? HHO. Apa HHO? H2O. Apa tu? Air. Nampak? Itu dia punya persamaan kimia dia. Kita tak nampak, kita nak letak benda tu cair warna jernih, campur warna jernih, dia jadi masam. Tapi tak boleh rasa lah ya. Masam dengan pahit, dia jadi garam masin dengan air. Kalau tengok yang kedua, asid sulfuric. Saya tunjuk dulu je lah yang bentuk tulisan ni sebab panjang asid sulfuric. Tambah dengan kalium hidroksida. Okey, so tengok asid dia apa? Yang adalah bukan logam, sulfur. So asid ada hidrogen, sulfuric, tambah ya, di sini. Okey, kalium hidroksida, kalium K,
and then hydroksida OH. Hydroksida panggil OH, and then H and H ya. Okey, so menjadi logam bergabung dengan bukan logam ni jadi kalium. Okey, tak apa, kalium sulfida tambah dengan H2O dengan air. Ini garam, ini air. Okey. Now, yang satu lagi asid nitrik. Apa dia punya logam? Ini 1, 2, 3. Asid nitrik nitrogen. So asid nitrik nitrogen. Ini yang bukan logam dia. Tambah dengan natrium hydroksida. Ini logam dia. Ini berganda alkali. So yang logam ni tertarik pada bukan logam. So menjadi natrium logam dulu, baru nitrate, natrium nitrate tambah dengan H2O. Okey. Supaya jawapannya janganlah tiba-tiba asid hidroklorik tambah natrium hidroksida dapat dapat natrium sulfurik pula. Mana boleh, mana ada sulfur kat sini. Asid hidroklorik kenalah dengan natrium hidroksida, ini dengan ini. Ini dengan ini. Bukannya tiba-tiba entah menjadi sulfur ke apa ke. Student tak faham, dia salah di situ ya. Okey, kita lihat activity 6.5 which is untuk mengkaji tindak balas peneutralan antara asid hidroklorik dengan larutan natrium hidroksida. Okey, what you need is phenolphthalein. Okey, phenolphthalein dalam keadaan asid, dalam keadaan neutral, dalam keadaan alkali, awak kena tahu warna je. Cuba tengok phenolphthalein balik, awak tak ingat lagi. Cuba buat banyak kali supaya hafal, ataupun terus buat, boleh berupaya untuk buat jadual tu sendiri tanpa merujuk. So page 129 phenolphthalein. Kalau asid tidak berwarna, alkali merah jambu. Okey, bila neutral tiada warna balik. So satu tak berwarna sebab dia asid, alkali dia merah jambu, bila campur tak berwarna. Saya tak prefer sangat guna phenolphthalein sebab tak ada warna tu dua kali ya. Kadang-kadang confuse sikit bila buat. Saya lebih suka macam penunjuk semesta ke. Kalau asid dia merah, alkali dia biru, bercampur dia hijau kan. Merah dengan biru dia hijau. Nampak lebih beza. Metal jingga pun merah kuning-kuning pun tak prefer sangat. Mata saya lah kot. Tapi boleh je guna salah satu ni ya. Okay, so now radas tak apa, baca sendiri. Kita lihat arahan. Dalam burette, gambar rajas 6.7 yang corong tinggi tu kan. Burette tu masukkan 30 ml asid menggunakan corong turas dan catatkan bacaan awal burette. Apa mula-mula? Masukkan asid ya, bukannya alkali ya, asid dalam burette. Pindahkan 25 ml larutan natrium hidroksida ke dalam kelalang kon, yang bawah kelalang kon ya. 25 ml larutan natrium hidroksida ke dalam kelalang kon dengan menggunakan pipette. Okey. Then titiskan 3 titik phenolphthalein ke dalam kelalang kon dan susun rajas macam rajas 6.7 ya. Macam 6.7 tadi. Okey, so bila kita masukkan phenolphthalein dalam alkali tu, sebab dalam corong tu adalah alkali, which is natrium hidroksida tadi, warnanya it should be merah jambu. So yang dalam burette tu adalah jernih dan dalam kelalang kon merah jambu. And then titiskan 3 titik tadi dah. Nombor 4, titiskan asid hidroklorik secara perlahan-lahan dari burette. Sebab dia ada pipe kat bawah. Buka pipe tu pelan-pelan sambil menggoncangkan kelalang kon dengan cermat. Pelan-pelan supaya tetap menitis ya. Jangan masukkan jari pula. Hentikan titisan asid apabila larutan natrium hidroksida tadi yang memula pink sebab alkali tu berubah warna daripada merah jambu kepada tidak berwarna. Once dia tukar mula merah jambu kepada tidak berwarna, that means dah neutral dah. So berubah warna daripada merah jambu kepada tidak berwarna, dia suruh catatkan bacaan akhir burette. So this one you have to put buat eksperimen tu lah, tengok berapa bacaan awal burette. Mula-mula suruh letak 30 ml kan.
Okey, bacaan akhir tu belah titis tu dah tukar daripada pink pada tidak berwarna tu. Tengok berapa banyak dah turun, berapa bacaan dia tolakkan. Tolak dapatlah isi padu hydrochloric acid yang digunakan. Okey, next is page 134. So soalan ni kita buat dalam makmal aktiviti ni. Di eksperimen barulah boleh jawab ya. Kalau isi padu asid hidroklorik berapa banyak untuk neutralkan 25 ml larutan natrium hidroksida, you have to do the proper experiment in school. Okey, nombor 2, tulis satu persamaan perkataan bagi tindak balas antara asid dengan alkali dalam aktiviti ini. Apa kita tadi? Hydrochloric acid dengan natrium hidroksida. Hydrochloric acid dengan natrium hidroksida yang ni. So inilah dia punya jawapan. Awak perlu tulis sini. Okey, atas ni. Tak perlu yang okey, tak ada jawapan ni. Patutnya menjadi natrium klorida tambah air. Okey, ini adalah jawapan. Natrium klorida tambah air ya. Okey, now kita lihat aplikasi penetralan dalam kehidupan harian pun banyak kita gunakan dalam kehidupan harian ya. Penetralan mempunyai pelbagai kegunaan dalam kehidupan harian kita. Di samping itu penetralan ini juga digunakan dalam sektor pertanian dan perindustrian. Okey, dilihat rajah 68. Gigi ni masam, sedih. Why? Sebab dia kata saya didiami oleh bakteria yang menghasilkan asid. Kalau tak rajin berus gigi, makanan melekat celah gigi, so ada bakteria. Bakteria tu hasilkan apa? Asid. Apa sifat asid? Mengakis. Tu yang berlubang. Bukan kata ada ulat. Kalau ulat saya pun geli. Tapi doktor gigi sometimes terangkan kanak-kanak sebut ada ulat kat gigi. Okey, what do you do patutnya? Mujurlah ada ubat gigi yang mengandungi bahan berakali yang menetralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria. So why do you brush your teeth? Because the toothpaste adalah alkaline. Alkaline dengan makanan yang sangkut celah gigi. Kalaupun tak sangkut makanan besar celah gigi, bila kita biasa lepas makan, gigi kita memang adalah dia punya tinggalan-tinggalan makanan sikit yang kecil-kecil selepas kita mengunyah ya. So memberus gigi akan menetralkannya. Okey, kemudian kita lihat gambar foto 6.4. Pembersih muka yang berakali akan menjadikan kulit muka kering ya. Oleh itu penyegar berasid digunakan untuk menetralkan semula kulit muka. So that means after you use krim pencuci muka, you have to use penyegar lah pula, toner. Kemudian rambut juga, rambut yang sihat adalah apabila dalam keadaan sedikit berasid, itu normal. Tetapi kita shampoo rambut biasanya sedikit berakali. Oleh itu perapi rambut, which is conditioner, perapi rambut ya, yang sedikit berasid dapat menetralkan sisa shampoo pada rambut. Sometimes rasa tak bersih, ada lagi sisa shampoo tak perasan. So bila kita letak conditioner, dia menjadikan rambut lembut dan sihat sebab dia dah neutral. In page 135, look at this pertanian. Tanah ni can be sangat berasid, can be sedikit berasid, can be neutral ya. So tanaman suka pada sifat alkali, dia tak suka berasid ya. So tanah berasid dapat dirawat dengan menabur kapur mati. Kapur mati ni sifat dia alkali, supaya tanaman dapat hidup dengan subur. Sebab tanaman dia tak suka asid sangat. Kemudian fabric softener, pelembut fabrik ya, Softlan kita ada kan, ataupun ada nama lain ya. Pelembut fabrik mempunyai sifat asid. Oleh itu ia mengurangkan nilai pH fabrik yang menjadi berakali disebabkan oleh penggunaan serbuk pencuci. Sebab pencuci alkali, bubuh Softlan, bubuh pelembut fabrik dia akan neutralkan. Tuai lembut lah towel tu, gambar towel kan ada pink, hijau, sampai 2 hijau tua dan 1 hijau muda ya.
So nak lembutkan towel tu kena letak softener. Kemudian kita lihat bahan buangan berasid daripada kilang dirawat dengan akali sebelum dibebaskan. Sebab kalau dia dibiarkan berasid daripada kilang, dia masukkan dalam sungai, what will happen? Binatang, tumbuhan tak suka asid, nanti matilah ikan-ikan kecil. Mula tumbuhan dalam air, ikan kecil, kemudian ikan besar, tak adalah hidupan. So must treat ataupun it has to be treated, dia kena dibersihkan dengan dialkalikan sedikit, dirawat dengan alkali sebelum dia dibuangkan dalam sungai. Kalau dah rawat tak apa buang, jangan buang macam tu je. Okey, so kita lihat latihan formative 6.2. Lengkapkan persamaan berikut. Asid plus alkali apa tadi? Jadi garam plus air. B. Jika asid sulfurik dan larutan natrium hidroksida dicampurkan. Okey, asid sulfurik asid kan? Larutan natrium hidroksida adalah alkali kan? Dicampur. Apakah hasilnya? Asid campur, alkali jadi neutral. Okey, tuliskan jawapan anda dalam bentuk persamaan perkataan yang macam nombor 1A tu, tapi tulis asid tu instead of asid tulis asid sulfurik. Plus lepas tu alkali tu tuliskan natrium hidroksida. Jawapannya apa? Daripada natrium hidroksida mana logam dia? Natrium lah. Daripada asid sulfurik mana bukan logam dia? Sulfur. So natrium sulfida. Natrium sulfida tambah air. Okey, 2. Terangkan cara ubat gigi dapat membersihkan dan mengelakkan karies gigi. Kita dapati ubat gigi yang berakali akan menetralkan sisa makanan yang berasid, dan ini menyebabkan gigi tak terdedah kepada karies gigi kerana apabila neutral, dia tidak korosif, dia tidak mengakis. Okey, 3. Adakah perapi rambut penting? Jelaskan jawapan anda. Yes, kalau awak mandi cepat-cepat kelam kabut. Kalau jenis lama sampai betul-betul habis shampoo, tak ada masalah sangat. Tapi still rambut tak lembut kan, kadang bila sikat dia kusut. Ada gumpalan-gumpalan rambut pada sikat. So kalau awak gunakan conditioner ataupun perapi rambut, nanti rambut awak lebih smooth, licin untuk disikat dan sebagainya. Lebih baiklah maksudnya. In page 136 adalah rumusan. Damage kita dah habis dah bab asid alkali. After this kita akan masuk tenaga dan kelestarian hidup. So kita tengok rumusan lah. Habiskan. Dan itu dah latihan, and please do the latihan. Okey, rumusannya dia bagi asid dan alkali ni. First bagi sifat-sifat. Okey, itu dah saya dah go through sebelum ni, dah sebut dalam video sebelum ni. Saya sebut lagi. Pertama nilai pH, asid lain, alkali lain. Okey, kemudian sifat dia dua-dua mengakis. Okey, kemudian kesan pada kertas litmus biru dan kertas litmus merah. You should know by now. Rasa dia, kalau asid masam, kalau alkali pahit dan licin. Tindak balas dengan logam kita dapati dengan asid, yes, masukkan gas hidrogen. So peranan air adalah dua-dua mesti ada air baru dia boleh menunjukkan sifatnya. Penunjuk dapati kita boleh guna kertas litmus biru ataupun kertas litmus merah, ataupun penunjuk semesta, ataupun metal jingga, ataupun phenolphthalein, ataupun meter pH. Okey, dalam kegunaan dalam kehidupan harian, dalam sektor pertanian digunakan, sektor perindustrian digunakan, secara peribadi pun kita gunakan tadi kan. Okey, penetralan, proses dia, cara dia adalah pentitratan. Okey, banyak kita aplikasikan dalam kehidupan harian ya. Contoh tadi lah, shampoo, ubat gigi, in fact bee sting ataupun lebah gigitan lebah ya. Dia adalah berasid. Kalau desperate ambil sampai masuk rumah, ambil bicarbonate soda yang buat kek tu, bancuh sapulah, dia alkali kurang sakit dia. Contohnya ya. Okey, banyak sebenarnya dalam kehidupan harian. So please do latihan summative 6. And then nanti by next class kita akan start tenaga dan kelestarian hidup, insya-Allah. Okey, so habis bab 6.
As usual, jangan lupa subscribe and give me a like kalau faham ataupun lebih faham daripada sebelum ini. Jaga solat ya 5 kali sehari supaya terpelihara akhlak kita, terpelihara kehidupan dunia dan akhirat kita. Kemudian taat ibu bapa selagi tak suruh pada maksiat. Hormati guru-guru supaya mendapat keberkatan ilmu. Hormati lebih tua, sayangi lebih muda. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah.